Oi, It's Hilmi. that's not me. I'm Saiful Apet. Do you feel me? No, not really. Seluar Yankee kaki ayam, Let me style putu mayam. Duit naik banyak saham, korang masam macam masam. Ipo Mali, aku tetap budak KB. Not popular, level top T. Aku naik kenapa pula korang sakit hati? Gitu-gitu memang salahku. Laku keras aku memang laku. Kan dulu dah cakap dulu, datang dekat tak payah malu. Itu ini gitu-gitulah, yang gitu-gitu, yang gitu-gitu. 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 Rahsia bukan rahsia seafood toleh gitu-gitu. Straight Lanakova level aku nak yang itu. Walaupun jauh Moskow Devushka, mata biru rambut blond itu memang tersayang. Ayah power tangkap lentuk susah nak percaya. Terbang Makan gustan. Bukan. Dia apa cakap malam-malam kejap lagi nak tidur kan dengan pasangan. Pastikan tidur betul-betul, jangan sampai barang naik. Bahaya, takut nanti ngandung. So lebih orang kata spend time sama keluarga lah. Tengok movie lah, itu dia. Kurang tepat. Dia jaga barang kemas supaya dia tidak mengandungi tawang. Itu betul. Barang kemas. Ya, Barang kemas. barang kemas. So, kalau sepah tolong kemas. Bang, kita belum start bang, tapi saya punya admin kat tepi ni semua kan tengah nangis, tengah ketawa-ketawa bang. Okey, so macam biasa bang okey. Kita Kaca TV you okey you dah okey. Admin okey. Kita akan buat screen recording so peringatan untuk sesiapa yang kat bawah, tolong beri komentar yang positif no negatif, pasal nanti awak malukan diri awak sendiri. Ini akan di screen recorded dan masuk ke dalam YouTube. So pandai-pandailah kita jaga diri dan gitu-gitu. Okay, we will start in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please make some noise for Assalamualaikum, selamat datang ke Dark War, The Podcast. Bersama host anda, saya Mas Ikhwan, dan teman-teman saya akan mengetengahkan ilmu-ilmu dakwah. Ilmu-ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya mengganut, mengikuti, menyetujui ataupun melaksanakan sesuatu ideologi, isu-isu agama, pendapat ataupun suatu pekerjaan tertentu. Dan of course, ada unsur-unsur comedy. Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Enrich Animation dan Baron Bros Empire. Sekiranya ada pertanyaan ataupun cadangan yang ingin diketengahkan di dalam podcast ini, anda boleh hubungi saya di WhatsApp saya 90398479 atau lunsuri halaman Facebook page saya di www.facebook.com/Enrich Animation. Dan let the show begin. Ada lagi satu jingle. Selamat kembali di dalam podcast sensasi anda, Dark War. Sekiranya anda ingin saya ketengahkan produk ataupun bisnes anda di dalam podcast ini, anda boleh hubungi saya di WhatsApp saya 90398479 atau lunsuri halaman Facebook page saya di www.facebook.com/Enrich Animation.
Quack, 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 quack. Asyik. Guess who's back? Okay, for the first time tadi kita buka jingle tak pernah ada bunyi itik tapi tadi kita ada kedengaran bunyi-bunyi itik di sekeliling kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Dark War The Podcast episod 3. Episod 2 kita bersama Adib Naha dan episod ketiga kali ni kita dengan satu legenda. Satu one of my icon. Macam tadi I tadi ada sebut living dengan legend, living legend. Living legend. I ada cakap dengan orang semua, 3 orang yang I idola I. First, pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua is Tan Sri P. Ramlee dan ketiga ni orang ni selalu sentiasa buat saya ketawa tak pernah kering gusi. Abang, the legendary Abang Saiful Apik. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang ada kat sini. Terima kasih juga memberi ruang kepada saya dan juga anak dedak saya ni. Dia jadi kita jadi apa? Tagline lagi ni. Ya. Dakwah kan, dakwah. Dia kena quack tat. Okey. Okay, so ya silakan. so abang boleh tak abang alamak. Silakan. Mungkin dia terpicit X tu Dia tak. pergi cari itik kejap, Lain kali Okey, nak Rakin, sebut pasal kenalkan itik. diri anda Rakin. Dan apa tugas anda pada malam ini? Terus terbisu dia. Itu magic kita panggil lah, magic. Assalamualaikum semua. Jangan terkejut dia hilang, tiba-tiba dia ada sebelah mas kejap lagi. Ada kat sebelah. Dalam rumah. Dia keluar lagi. Hai semua, nama saya Rakin. Masih single. Dan saya hari ini adalah peneman Abang Mas Ikhwan untuk wawancara bersama Helmi Ashley dan juga Saiful Apik kita. Ya. So kita tunggu Apek lah. Sebab Tadi terus terang cakap siapa kau yang orang bunyikan? mengidolakan dia, kena tanya soalan kat dia banyak-banyak. Bukan apa tau. Ini bukan senang tau nak bersama dengan Saiful Apek. Betul. Ingat senang ke dia nak masuk dia punya what? Susah tau. Dia dah bagi tagline untuk dakwah tau. Nanti Mas kena masuk yang 4 bunyi tu. Tak cukup lagi tadi. Okey. yang Tak jingle apa. lagi kan? I yang editing nanti audio tu I akan full blast. Oi. Full blast untuk dia kuek-kuek tu. Pasal kalau Lelaki ni macam gambar apa, pasport nak pergi umrah pula, belakang biru kan. Macam kau duduk kat studio gambar ke? bukan dekat Okey. Kat dinding. Kenapa kau boleh ada idea letak warna biru? Itu selalu pergi umrah dia ambil kan. Lepas tu elok je kat pasport tu. Allahu akbar. Kita faham lah, rindu lah. Tak, kita hari ni kan saya segmen yang agama. pilih biru bang. Okey. Sebab abang dah lama kat sini bang. Kita rindu dengan abang. Tu pasal biru ni untuk melambangkan rindu kepada abang Helmi. Oh ya ke? Wah, thank you. Kan kau apa orang putih cakap carry ball Bawa bola. bawa bola pandai. Bola. Carry ball. Okey, sementara kita tunggu Okey. Abang Saiful Apik ni. Okey, tak apa. Kita Abang sembang dulu lah. Mungkin kita sembang dulu. Okey, lagi sekali dia hilang. Abang Hilmi boleh beritahu kita macam mana Abang Hilmi start you punya, kita terus jam tu yang gitu-gitulah pasal combination of Saiful Apik kan. Macam mana abang boleh terfikir nak panggil Abang Saiful Apik untuk collaborate untuk bikin lagu gitu-gitu tu bang? Boleh tak cerita sikit kepada kita punya pendengar dengan penonton kita? Okey, sebenarnya ini komplimen juga bagi seorang penghibur kalau dapat berkarya collab dengan Saiful Apik, living legend Malaysia, bukan saja Malaysia, Indonesia, Singapura semua kenal dia, Brunei. Bukan apa, sebab semua orang yang minat komedi akan tengok Saiful Apik, akan tengok senario macam mana dia build up satu grup yang lawak, dan bagi saya senario tu komplit sebenarnya. Kalau tanya plot-plot lain kan, belum tentu pelawak lain ada lagu, ada konsert kan, ada sitcom, ada branding sendiri. Masa tu dah ada orang kata apa, dah masuk AJL final pun dah masuk.
So senario ni complete. And then satu masa, because saya pun sentiasa tengok Saiful Apek daripada kecil, tengok daripada zaman Sinaran, lepas tu Alkisah, dan dia jadi pengacara melodi, jadi Apek. And then dia tak pernah tahun dia yang orang kata apa, jatuh. Maksudnya maintain je sampai satu tahap dia rasa macam dia nak banyakkan turun ilmu kepada pelak-pelak baru, dan which is saya antara orang kata apa macam anak dedak. Kita panggil anak dedak, bukan anak didik, anak dedak dia lah. Anak dedak dia. Anak jadi dedak dapat ni yang bersama pakai dengan dia bebek tu bang itu pakai bebek tu. Kadang-kadang kalau malam kita jadi anak bedak. Kita tepek bedak ramai-ramai kan, pakai baju kelawar. Itu pun Apek buat juga. And then lepas tu satu masa because saya dah berhubung dengan dia, and then saya rasa macam satu tagline itu yang lama anak-anak muda mungkin terlepas pandang kan, gitu-gitu. So come up dengan idea, jadikan yang gitu-gitu, because gitu-gitu kita nak kekalkan dia punya main. Lepas tu akan jadi yang gitu-gitu. Mungkin next akan jadi gitulah. So collaboration ni akan berterusan sampai bila-bila. Yes. So tapi orang dah tengok lah dia punya dia ada sketsa komedi sikit dia permulaan video klip tu Yes, yang penting sebenarnya saya nak sentuhan Saiful Apek tu, bukan disentuh kat badan saya lah, bukan. Maksudnya sentuhan dalam karya tu sendiri, because dah lama kita tak tengok dia mengarah kan dekat TV. Jadi saya kata Abang Apek kali ni direct. Tetapi yang bestnya dia direct tu kita tak ada planning apa pun, sebab saya masa tu pun agak sibuk juga. Jadi kita cakap, okay Abang Apek besok kita shoot tau. Kat mana? Location pun tak ada lagi. Besok tu kita breakfast kali dengan Abang Apek. Lepas tu cakap location dekat bengkel ni. Lepas tu Abang Apek datang, betapa orang kata efisien sebagai pengarah. Saya dapat tengok sendiri. Kita anggap macam Abang Apek tak adalah sekarang ni. Macam saya tak nak dia tahu kan. Kita sembang kita je lah. Dia macam dia tak ada kan. Dia datang tu terus dia cari angle, dia tahu apa nak buat, dan saya tak terfikir yang dia akan ambil scene burung kat situ. Macam dia tak ada kan. Memang dia tak ada kan. Nampak kan, nampak langsir je kan. And then dia boleh ambil macam nampak yang orang nak kayu basikal tu, yang exercise jadi macam plot twist kepada komedi. So saya rasa macam wow. Jujur saya cakap, daripada awal saya nak berhadapan ni susah. Walaupun kita dah kerap berjumpa, saya masih lagi menggigil. Masih menggigil, because saya teringin nak tengok mata dia. Bila saya cakap, saya tembus kat spek dia tu. Saya memang itulah dia sebalik cerita dia. Bang Itik Dah jumpa Itik dah. Okey bang, Bang Saiful, Bang Apek. Ni macam mana abang boleh terlibat dalam lagu yang gitu-gitu tu bang? Boleh tak abang cerita sikit macam mana abang dapat ilham tu? Nak ambil guru budak ni macam dia jumpa. Saya sebenarnya terpaksa dan diugut. Jadi saya sebelum ada kes jenayah dalam komedi ni melibatkan nyawa, saya cakap tak apalah. Nanti viral kan susah juga kan. Macam dia macam ni lah. Macam sekarang ni, tadi saya terdengar pasal korang tanya pasal kibarkan bendera putih kan. Kalau ikutkan memang sekarang ni kita sedang membuat satu kod ataupun barcode ataupun satu kaedah untuk pada mereka yang memerlukan untuk kibarkan bendera putih. Tapi apa-apa pun tak kira lah agenda politik ke apa, tapi saya rasa tu satu kaedah yang bagus. So pagi tadi nak dijadikan cerita, saya kebetulan ada satu tuala putih saya baru cuci. saya letak kat depan gate. Lepas tu satu lori beras sampai dengan buah-buahan, lauk, air. Saya pun tak tahu siapa yang hantar. Jadi dia macam tu jugalah. Macam mana saya nak cakap yang saya terjumpa Helmi Ashley ni macam itulah juga kaedah dia. Ni kaedah dia masa tu dia letak towel. Lepas tu saya letak. Saya ingat nak laundry ke apa. Saya kata ni belum laundry lah. Tu saya ambil tu kita pun teruslah buat. Jadi pada saya sebenarnya kita pada effort lah. Bila kita ada effort, kadang-kadang ada orang dia ada idea. Tapi dia tak ada keberanian. Maksudnya, alah, nanti aku message dia nak ke layan aku. Alah, nanti kalau aku offer dia nak ke? Dia tinggi doh. Dia doh tinggi dah lah doh. Dia tinggi, aku boh. Dia doh. Jadi sampai bila pun tak siap. Jadi macam dia berani, dia tak malu muka, dia tebal muka, dia guna kaedah ugut.
Walaupun terpaksa, walaupun dia menggigil tapi dia ugut. Dia ugut tapi dia terkencing-kencing ugut ni. Jadi saya pun nampak, alah dia ni tak adalah berani mana pun, aku ketih je dia ni. So itulah untuk melahirkan lagu yang gitu-gitu ni, sebenarnya dia ada dua kali lah. Satu, first dia ada approach saya dengan satu lagu yang the first one lah, yang saya rasa macam seni ni sebenarnya adalah sesuatu yang jujur. So saya rasa macam jujur saya katakan, saya rasa macam lagu tu tak sesuai. And then saya cakap dengan dia, and then dia cakap tak apa Bang Apek, saya cuba cari yang lain. And second approach alhamdulillah membuahkan hasil. Saya suka, first time saya dengar tu saya dah fell in love, and cakap jom let's record. And masa tu PKP pun kita berselang-seli kan, dah dapat record, lepas tu video klip pula tak dapat buat because macam-macam. Betul, bertangguh banyak. So pada saya kesimpulan dia senang lah, di sebalik satu kejayaan tersembunyi 99 kegagalan. Dan alhamdulillah yang gagal 99 kali tu dia, saya yang berjaya. Dia satu dekat Abang Apek yang sebelah saya. Tapi betul Mas, betul apa yang Abang Apek cakap ni. Macam banyak pelawak-pelawak lain mungkin dia fikir macam, oh Abang Apek nak ke, dia ni hebat tau, dia atas bukit tu, atas gunung tu, nak ke dia. Macam saya muka tak tahu malu, saya pergi approach dia satu lagu, macam bagi saya itu reject kan, macam dia tak nak kan. Tak apa, saya kata no problem, cari lagu lain, saya akan buat sampai dia suka. Lala dapat berjaya juga, kita complete kan, cantik. I hormat cara actually Abang Saiful tengah berfikir dia tak ada cakap pasal kejayaan dia cuma cakap 1% je, dia cakap kegagalan tu 99. So dia actually satu benda pun pada saya Abang Apek saya pun orang cakap macam faham bang, nak invite Abang Saiful Apek legend dengan Hilmi ni semua kan, tapi saya beranikan diri, saya cakap saya nak jumpa saya Idola. Nak sekarang PKP nak tengah lockdown, kita susah, dan ini salah satu cara. Dan alhamdulillah bang, berkat orang punya yang baik-baik yang nasihatkan saya berjaya buat podcast yang pertama dalam Bigo untuk panggil abang lah, dapat juga tengok muka abang. Tak ada kejadian yang jadi kebetulan. Itu lagu next kita, nama tu. Tak ada kejadian yang jadi kebetulan. Itu next song. So Rakin, my co-host, dia macam tak berfungsi bang Betul lah. Dah lah saya rasa berat ni. Apa yang berat atas ni? Dia senyap je. Dia dengar sikit suara. Saya betul-betul terharulah dengan kehadiran lawak legend kita dan juga Abang Helmi untuk bersama kami di sini. Pasal memang bila kita share promotion, poster dan sebagainya, orang ada yang doubt kita, ada yang macam question lah, betul ke macam ya je Saiful Apek nak join korang, you know? Tapi alhamdulillah, macam abang cakap lah, segalanya telah tersusun. Dan here we are, perform. Saiful Apek ni pada Zama, Awi Rafael, tapi aura Abang Saiful Apek ni memang lain gila, babe. Lain. So kepada saya sebenarnya kita ignore the loud minority. Siapa yang doubt benda ni, dia sangsi atau dia rasa macam kita tak boleh make this happen, itulah beza antara student dengan stupid. Kena tahu tu. Betul. So actually anything is possible bang anything is possible. Yep. Cuma itulah, actually pun usaha nak kena ada lah. Kalau doa je tapi tak usaha pun takkan jadi kan. Jadi apa yang lagi satu benda yang saya nak tahu is yelah, banyak saya dah lama bang saya tak dapat jumpa kan. And then Abang Hilmi selalu kadang-kadang dia rajin ke room saya nanti karaoke, dengar komen pasal orang-orang menyanyi. Saya daripada Singapura, asal daripada Singapura. Rakin pun daripada Singapura. Dan abang actually banyaklah fan abang kat dalam Singapura ni yang suka dan minat sangat dengan abang, dan tunggu actually bila abang nak berlakon lagi. Ramai bang, ramai gila. Actually sebenarnya macam saya sendiri pun dah selesai penggambaran dengan Helmi Ashley. Dia leading. Tapi sekali cakap sudahlah. Tapi dia punya bayaran dia ekstra. Saya punya bayaran leading. Saya terbalik banyak. Terbalik. Tapi dia leading.
So sebenarnya kalau ikutkan kalau mereka yang follow Instagram saya selalu update kat situ. And sebenarnya kalau ikutkan every year kira lah program TV ke filem ke, saya memang ada je. Cuma saya tahu dekat Singapura dia kadang-kadang left out atau ada yang tak masuk sampai ke Singapura. So basically siapa yang follow Instagram saya akan tahu kadang-kadang ada juga karya-karya tu yang keluar kat YouTube ataupun Facebook. So actually ada sebenarnya telemovie, filem, and then game show. So Ada kartun kan bang? Ada kartun. kartun pun ada. So actually sebenarnya ada lah. Cuma I feel sorry lah untuk mereka-mereka especially yang dekat Indonesia, Singapore, Brunei kan. Diorang tak dapat follow 100% tau my timeline. So kalau korang rajin tengok Instagram saya @saifulapek, adalah banyak update saya yang korang boleh cari, find out dekat Facebook and YouTube. Okay, so kepada peminat-peminat yang ada di bawah ataupun yang sedang menonton ataupun nanti menonton di dalam YouTube, korang boleh pergi ke Instagram Abang Saiful Apek untuk follow. Kalau korang betul fan, korang follow, dan daripada situ mungkin korang terubat rindu. Korang boleh nampak apa yang dia buat ataupun apa yang dia tengah pergambaran ke ataupun bikin lagu ke, bikin komik ke. But apa yang I nampak kat dalam sini is YouTube apa dia? Okey Mas, saya nak tambah tadi. Apa Abang Pek cakap betul. Saya masa tu berlakon dengan Abang Pek, saya leading. Tapi walaupun saya gaji ekstra, tapi setiap kali kita pergi kedai makan, saya akan order, akak nasi goreng 2, akak kena tahu, saya leading tau. Saya leading dalam drama. Memalukan. Tapi kan Abang Pek, Menyesal aku. Abang Pek, bila Abang Pek cakap yang Abang Helmi leading kan, saya teringat kata-kata Abang Saiful Apek bila diwawancara oleh Datuk AC Mizal dalam kombi warna pink di rancangan Tembang Teh Tarik. Abang Saiful Apek pernah cakap, hero ni Abang Saiful Apek telah buktikan bila abang dapat role sebagai stuntman, abang telah buktikan kepada masyarakat bahawa hero ni ada 2 macam. Satu macho, lagi satu hancur. Betul tak bang? Betul lah. Saya ingat bang, saya research bang tentang abang. Jadi yang hancur dia. Dia abang. Nampak? Hancur saya. Nampak? Belum cakap lagi dia dah, nampak? Saya dah plan in dia. Nampak? Kenapa hancur? Pasal walaupun leading kan macam hero kan. Berlakon ni malam masuk bilik je, dia orang ni prank saya. Terutama ini Tok Dalang ni, jom kita naik atas tidur. Lepas tu tiba-tiba ada hantu dalam bilik tu. Saya ni dah lah penakut. Saya menjerit. Oh, nampak gagah tapi sebenarnya penakut Oh, teruk. Dua orang dia nampak gagal lah. Jadi dalam dia macam Saya rasa barang kemas dia dia bersepah lah. Dia tak kemas lah. dia tak berapa kemas lah Nanti saya kemas. Nanti saya kemas slow-slow. Dia ambil masa saya punya ni. Sungguh memalukan lah. So abang, dalam lirik gitu-gitu tu, itu memang dah memang siapa siapa punya main idea ataupun ada tambahan daripada Abang Saiful sendiri ke, ataupun memang dah diberinya kepada Abang Saiful Apek untuk propose dia, memang dah macam gitu dia punya lirik? Kalau ikut kan memang dia orang dah propose kat saya, tapi saya ada bagi hint lah ataupun apa yang should not, you know, like I think macam Helmi pun dia dah sedia maklum dah. I mean kita dah tahu dah kita punya listeners ni, kita dah tahu dah target what kind of listeners, and by the time dia propose kat saya lirik tu, and then my part dia lah improvise sikit because saya rasa macam throughout tu memang kena dengan the idea yang kita dah sembang sebelum ni, and then kena dengan dia sendiri konsep yang dia bawa, and kena juga dengan saya featuring punya konsep, and kalau tak kena, dia akan kena rembat lah dengan saya. Tapi betul, bila Abang Pek datang, sebenarnya idea tu dah ada, core idea tu dah ada bila datang. Jadi kita sembang-sembang kan, benda tu akan lagi cantik. Pasal ada yang part yang last kali yang rap laju tu pun Abang Pek masuk, dia jadi best. Lepas tu ada sedikit melodi waktu chorus tu, hook tu jadi complete set lah untuk lagu yang gitu-gitu ni. Ya. Okay. Tapi memang one of the best lah. So, dan actually I pun seorang part time pelawak bang kat Singapura ni, tapi yalah tak adalah macam abang kan.
abang-abang ni semua kan, kita cuma kadang-kadang kita bila kita tulis kita punya karya tu yalah, apa orang cakap tu biasa-biasa je bang. Tapi bila abang kadang-kadang nak hype upkan saya punya diri kan, saya akan tengok abang punya movie ataupun abang punya lawak-lawak spontan abang kan, itu yang buat saya hype up. Yang kira itu pasal saya cakap idola. Saya akan macam bukan nak jadi nak act macam dia tau, ataupun jadi dia punya shadow, tapi macam kasih saya semangat untuk macam Inspiration. Inspiration, Inspired lah. Influence and inspired. So just I nak bagi a very simple tips lah. Mungkin pada you dan juga everyone. Okay, selain daripada kita we talent ni on comedy wise is based on kita punya a gift lah. Memang kita tahu memang anugerah ni sebenarnya daripada Allah Ta'ala, and ianya pinjaman mata-mata pun. Kita kena always remember that. And untuk komedi ni kadang-kadang orang tanya macam mana how to be in it and to give out the best comedy. So pada saya skill ni kita boleh groom. Okay, talent pun kita boleh brush up. So kita boleh banyak buat research, but the main thing is kita kena tahu juga. The first thing bila kita cerita pasal lawak, L-A-W-A-K, kalau kita terbalikkan dia jadi K-A-W-A-L, kawal. So in a way komedi tu itself sebenarnya, pelawak tu yang bawa konten komedi ni, dia bukan saja as a comedian untuk menggembirakan orang. Okay, diorang kena tahu komedian dia ada banyak genre. Dia ada komedian, dia ada badut, dia ada loya buruk, dia ada stand up comedy, dia ada pelakon komedi, dia ada banyak actually. So in which one you all nak adapt is your choice. Tapi pada saya, selain daripada pelawak tu memberi sesuatu yang bermanfaat, I mean the therapy of your mind and to decrease your stress kan. Saya rasa sebenarnya pelawak tu sendiri definition dia adalah sebagai seorang cikgu yang mendidik dan juga sebagai seorang doktor yang merawat. So it is very huge, and provided you kena dua benda to be a very good comedian, you need two things, which is etika and knowledge. Etika is adab. You are being sensitive, pada benda-benda yang mungkin melibatkan race, religion, sentimen politik, bangsa and so on. So it's the same thing. So for me, dia bukan semata-mata is about that lawak itself, and sebenarnya kadang-kadang bila macam Helmi sendiri pun pernah tanya macam mana sebenarnya, saya tanya dia balik, you nak pergi lama ke you nak pergi jauh? So basically mungkin you have two choices yang macam confused, macam mana pergi jauh ke tu? Kalau boleh nak both. Tapi kalau kita diberi pilihan, you nak pergi lama ke nak pergi jauh? Tapi when you come, you think deeply, mesti you fikir saya sebenarnya nak pergi lama lah instead of jauh. Because bila you pergi jauh takut tak balik-balik, sesat lah. Boleh jalan balik. So bila you pergi lama, insya-Allah you masih boleh pergi jauh, boleh pergi dekat. Tapi lama, consistent, being consistent. So bila kita cerita pasal consistent is always about istiqomah. So that's why bila you originally, you sebagai seorang tukang masak, you ada satu resepi, it doesn't matter as time goes by, memang kita makin modern, kita makin canggih, trend akan bertukar, but the thing is it's not wrong. Tak salah kalau kita nak cuba keju, tapi kita jangan lupa belacan. Itu sebenarnya kita punya genuine, kita punya originality. Tak kisah you nak adapt dengan mana-mana pelawak atau influence daripada western ke, K-pop ke, M-pop ke, pop ke, chicken pop ke, tak kisah. It's just that be original and try to educate and rawat manusia. That's all I can say. Ya, itu dia Saiful Apek. Saiful Apek ni seorang pelawak yang penuh dengan knowledge. Dia cakap tak ada kosong. Lepas tu kalau saya duduk dengan dia, banyak saya tulis. Actually benda ni pun I pernah Actually bapak saya. Jangan main bapak saya Oh actually bapak saya tu.
Itu Ashley. Oh, Itu ini actually okay, I masih sorry. ingat lagi benda yang saya pegang sampai sekarang Abang Saiful Apik pergi ke podcast, dia ada bilang satu benda ni yang betul-betul dalam banyak-banyak tu saya dengar, tapi satu benda ni betul-betul berkesan yang whereby, correct me if I'm wrong Abang Saiful Abang Apik. Okay. Apa cantiknya bunga, cantiknya pasu tu pada bunga, cantiknya bangsa tu pada dia punya budaya, lepas tu cantiknya agama tu pada akhlak dia, betul tak bang? Ya, Abang betul. pernah cakap macam ni. So itu benda itu 3 simple word tu kira macam saya buat macam mana-mana, kadang-kadang saya nasihatkan kawan-kawan ke apa ke, saya pun sendiri nasihatkan diri saya bila saya tersasar kan, kita manusia yang lemah kan, kita tak ada yang perfect. So itu benda yang buat saya macam kadang-kadang kata-kata dia tu buat saya macam fikir balik, oh tak boleh, aku tak boleh macam gini aku nak kena jaga akhlak aku betul tak? Abang Apik ada cakap macam gini ni, benda apa orang cakap memberi satu kesan yang mendalam tau pada diri saya tak cakap orang lain, pada diri saya. Dia sebenarnya bila saya suka menggunakan pendekatan yang ringkas-ringkas a very short one. Dia like macam kadang-kadang, bang, macam mana bang hidup saya asyik kena tipu, apa saya nak buat, orang aniaya saya cakap simple je, kalau kita jatuh kerana manusia, bangun semula kerana Allah. So bila kita gunakan pendekatan yang simple, dia akan jadi satu rujukan kepada seseorang, dan seseorang tu pula akan guna untuk, selain dia guna untuk diri dia sendiri, dia akan spread it out, dia akan sebarkan. Yes, dakwah ni tak semestinya kita berdakwah berceramah. So betul. medium dia banyak. So this is one of the, orang cakap paling friendly, simple, friendly, santai tapi sampai. So the thing is, bila macam kadang-kadang kita kena fikir maybe I can change the world, maybe not the whole world, but your world, their world. So it's simple as that. Kalau kita gunakan all these simple reference, and kita manusia, macam you cakap tadi, kita manusia, kita kilaf kadang-kadang. So bila kita ada benda-benda yang simple, so benda tu dia akan reset kita balik, reboot kita balik instead of reboot. Itu beza dia, reboot dengan reboot. So basically saya cuba inspired dia orang using with all these simple words. Like macam contoh, it's a long journey between a human being and being human. Betul, sebab bila kita cerita pasal, sebelum kita cerita pasal menjadi seorang bangsa yang baik, kita cerita menjadi agama yang baik. Sebelum kita cerita pasal agama yang baik, kita cerita pasal manusia yang baik. So dia ada step. So kadang-kadang kita kena reach out. Macam saya sendiri, saya rasa bersyukur sangat sebab tempat saya, legasi saya sampai sekarang, alhamdulillah, saya dapat respon bukan saja daripada orang Melayu ataupun Muslim, but also non-Malay and non-Muslim. So saya gunakan pendekatan being human, humanity, kemanusiaan instead of agama semata-mata. Tapi benda tu sebenarnya indirectly. So saya lebih suka guna pendekatan yang macam tu because status saya being a comedy, saya bukan bias. Tak. Saya spread benda tu semua, saya tak kira. So as for me, I embrace manusia lah. Pada saya, amalan mulia yang paling mudah ialah muliakan sesama manusia, tak kira bangsa, agama. So that's how it goes. So, kita gunakan pendekatan reference yang simple-simple lah. So saya sendiri dengar sendiri daripada tuan tanah Kedaung yang got inspired by that. So I'm sure you are not alone. I'm sure ramai lagi yang dia dia inspired. So basically it works lah all the time. So dia tak semestinya you have to be funny all the time. No. Betul lah, betul. You know, in a way cara menyampaikan mungkin lah kan. Yalah. Tapi the thing is, what's the simplest point yang kita boleh bagi kat orang, especially budak-budak lah, youngsters lah. Yang bermanfaat lah untuk diorang Yeah. Kita gunakan cara yang simple. Sekarang co-host saya diam lagi bang. Tadi dia nak cakap, tapi kita tak perasan. Mungkin dia ada something. Tadi dia macam ada nak cakap nanti. Silakan Rakit. Dia kata-kata Abang Apek ni kan,
betul-betul menyentuh hati dan teringatkan saya kepada salah seorang pelawak tanah air yang baru saja pergi meninggalkan dunia, iaitu Allahyarham Uncle Alias Kadir. Dia seorang pelawak yang very popular in Singapore. Some Malaysians tu kenal dia, and dia baru saja meninggal. Sebelum tu dia sakit, dia kena amputate the leg because of diabetes, all that. And dia selalu, he's very cheerful, very lively. Lalu kat Geylang tu nampak dia akan tegur siapa, dia akan ingat every show that we work together and such. And dia suka berikan kata-kata semangat yang macam what Abang Apek sedang memberi sekarang ni. So saya macam terimbas kembali arwahnya dan betul lah. Itu yang Abang Apek cakap tadi kan, macam mana orang boleh inspired dengan kata-kata Abang Apek dan juga kata-kata Allahyarham Abang Alias Kadir. Sebab bila orang-orang yang sangat into komedi, dia punya passion dalam komedi, because diorang ni nak pergi lama, bukan pergi jauh. Kalau pergi jauh tu dalam satu fasa tu diorang dah popular, mungkin dia nak achieve apa lagi. So tak ada momen yang diorang nak bagi bagi balik kepada orang-orang yang support dia macam ni. Yang kita sebagai peminat semua yang dalam ni, kita minat Apek, macam saya pun minat Chef Apek, dan kata-kata ini yang kita sentiasa berfikir, dan insyaAllah bila kita ingat dia, of course kita akan doakan dia. Betul tak? Macam saya selalu dalam sebelum tidur saya ingat Chef Apek dulu. Lepas saya tidur, saya bangun, saya ingat Fasa ni pun sebenarnya ada fasa. Kita the show is yours. Kita ada pilihan. Sama ada kita nak fasa raya, fasa tani, fasa malam atau fasa sadar. So it's your choice. So macam arwahnya Abang Alias Kadir pun, kita orang senario pernah buat konsert bersama beliau. Dan kalau korang recap balik tengok dekat YouTube, mungkin korang dapat tengok yang dia jadi singer tu. Yes, ada. So sebenarnya kita orang pun rasa berbangga, sangat honoured dapat bekerja dengan, yalah, pada saya diorang tu kira senior kita orang lah, otai kita orang, and best sangat lah chemistry kita orang bekerja dengan, walaupun ketika tu nama senario sangat besar kan, tapi kita orang rasa macam respect sangat lah. Tak tahulah, itulah rasanya two different thing between a price and value lah. Kita tahu some people kita tak boleh nak value dia with dollars. So these are good people yang itulah kita tahu sebenarnya sakit tu pasti, mati tu pasti, tapi yang penting it's not about how we start, it's about how we finish. Semoga kita semua, kita pengakhiran kita dalam husnul khotimah, dan beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. So Rakin, ada apa-apa pertanyaan yang kau nak tanya? Kau dah lama cakap dengan abang, aku nervous abang nak jumpa abang Saiful Apek, Helmi. Memanglah kan, kita tak nak cakap pasal kita selalu jumpa dengan dia kat dalam Bigo, tapi sekian lama dia dah hilang. Tapi kita respect dia as orang cakap, dia one of the established comedian, established artis lah, yang dah bukan setakat di Malaysia je, tapi dia dah pergi terbang ke Indonesia, dia dah buat show kat sana, dia dah so one thing yang kita terus terang ni cakap, respect is to be earned, not demand. Tapi kita truly respect you guys. Korang earn kita pay respect. Korang tak demand pun respect tu, tapi you have earned that respect from us lah. Saya pun selalu juga pakai benda tu, respect is to be earned, not given, deserve, not inherit. So for me, apa saja usaha kita, memang salah satu kata-kata daripada seorang pendakwah dan juga seorang bekas penyanyi di Indonesia, iaitu Derry Sulaiman, dunia ni tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. So bila kita tinggalkan dunia ni, apa yang kita bawa pergi dan apa yang kita akan tinggalkan, itu yang kita kena pastikan to have both reason on a very fullest and maximum apa yang kita boleh contribute. So walaupun sekecil-kecil macam awak anggap diri awak, saya ni orang biasa je bang, part time aje. There's no such thing as bila kita cerita pasal amal, sebaik-baiknya amal itu bukan berapa banyaknya amal tu, tetapi sebaik-baik amal tu adalah amal yang bebas daripada ujub, riak dan takbur. So basically you're doing it sincerely, honestly. InsyaAllah, kita akan tinggalkan mereka-mereka antara harta yang terbaik yang sentiasa menceritakan perkara-perkara baik tentang kita dan always inspired dengan apa saja kata-kata kita dan diorang amalkan. So for me,
the richest person in the world is the one who have everything that money cannot buy. So jangan risau pasal korang biasa, kecil, baru dengan lama mungkin. Mungkin kita orang dah start lama, korang baru nak start. It's okay, you need to start from somewhere. Betul. Macam mana pun biar kecil-kecil dulu. Saya sendiri pun dulu, saya 7 tahun daripada 87 sampai 94 saya dekat Singapura, okey. Saya duduk dekat Hague Road dan saya kerja kat Jucat Kompleks. Respect kan bang? Respect kan? Bukan kedai spek, dia kedai, dia butik. Dia spek tu yang spek yang spek pakai kat baju tu. Itu supermarket. Oh, itu. Saya kedai jual baju Melayu. Kalau orang Singapura dulu tahu sangatlah kalau bila nak raya akan pergi kedai Umi Sheha. So time tu saya baru kenal dengan Muzika Records kat bawah tu, yang kedai kaset tu. Betul. So dekat situlah bila saya datang balik, yang diorang macam rasa honoured sangat bila saya teringat. Saya masih ingatkan diorang. Saya pergi Jucat Kompleks, saya jumpa toke-toke kat situ. So macam as for me perjalanan tu kita jangan underestimate, sebab kita tak tahu apa yang Allah nak bagi kat kita. So, it's okay kalau kita merendah jiwa, tak ada masalah. Tapi always kita tak tahu what's ahead of us and manfaatkan benda tu bila kita dapat. Betul lah, Abang Apek dia rasa merendah diri, nampak? Dia beritahu hari ni dia pernah duduk kat Singapura, sebab tu bahasa Inggeris dia bagus. Kalau kita tengok Puan Cukang dengan senario kan, dia dengan Puan Cukang tu dia bersama bahasa Inggeris. Saya jenuh buka kamus, nak tahu bahasa Inggeris dia. Hebat Saiful Apek ni. Tahap dia punya English tu macam Oxford lah. Tapi memang Tapi one thing, hari ni banyak yang kita mempelajari daripada Abang Saiful Apek. Kita ada belajar quote-quote daripada dia. Kita ada dengar kata-kata semangat daripada dia. Like this is the right choice lah untuk panggil Abang Saiful Apek bersama kami di podcast ni. Dia dia sekarang mungkin salah satu dia punya dia rasa tanggungjawab dia lah. Kalau correct me if I'm wrong, macam dia nak inspire orang pula. Dia dah masa dia untuk komedi tu memang ada. Dia tak boleh lari. Dia macam mana dia berbual spontan ke kedai kopi ke, dia duduk ke apa, tetap dia macam gitu juga. Tapi apa yang sekarang yang macam saya looking forward is more to dia punya kata-kata hikmah dia. Yang sekarang ni saya tunggu yang saya boleh bawa balik untuk saya amalkan dan saya ingatkan dan saya dakwah balik kat orang ataupun sampaikan kat orang lain. Itu yang pada saya inspirasi untuk saya lah bang. Terima kasih. Saya pun macam saya honoured sangat lah. Macam tak sabar nak kongsikan apa lagi nak bagi tahu dia orang ni, apa lagi nak sampaikan supaya they will get inspired and practice benda tu. So selain daripada tu, so I'm sure that even mangkuk yang sebelah ni pun anak dedak ni pun nak kena tabur dedak banyak-banyak kan dia. Kan tabur dedak banyak-banyak pun kadang-kadang bengak, kadang-kadang student, kadang stupid. So in life we win some, we lose some. Correct. So basically you just have to keep on trying. Because saya macam saya cakap lah, di sebalik satu kejayaan saya ada 99 kegagalan. So no worry. Tapi saya tak adalah gagal sangat. Pasal apa? Kalau nak tahu Abang Apek ni anak dedak dia ramai. Yang dah berjaya dah popular pun ada. Aku dah rasa gosip lah kan. Ada ramai yang dah popular, yang dah top semua ada anak dedak dia. Tapi saya antara yang bertahan tau. Nampak tak? Nampak. Balik. Betul. Tapi kita tak nafikan juga Helmi Ashley pun salah satu orang yang sorry bang. Dia yang bertahan, tapi saya tak tahan. Tapi Abang Apek satu je, saya masih lagi menunggu dia punya baju t-shirt sebab saya syuting dengan dia. Saya kata saya nak t-shirt yang dia pakai tu. Tapi hari tu saya lupa ke dia orang buat helah, dia orang cepat je. Tak dapat, susah. Nak dapat pemberian daripada Saiful Apek ni agak susah tau. Ya ke? Dia kalau dapat tu, oi. Design dia macam mana?
Tapi saya percaya semua either Abang Hilmi ataupun Abang Saiful Apek pun faham lah kan dark war tu sebenarnya bukan yang itik tu. Itu satu metafor lah. Satu ni actually dia dark war. Jadi untuk kasih dia interesting dark war. Okay. Jadi saya tukarkan tu word kasih interesting commercial sikit lah dark war. Tapi padahal pada saya itu benda yang untuk saya berdakwah lah. Ya. Apa itik pun boleh makan. Itik halal. Dakwah okey. Halal lah. Apa dah. Sembelih what? Oh, nasi itik sedap. Abang Mas, saya pastikan Abang Mas, lepas ni siapa yang dah dengar podcast ni, siapa yang ada kat dalam live ni kan, dia punya respect kepada Abang Saiful Apek akan melonjak. Kerana kita tak tahu Lakin sembang juga, jangan bunuh diri, jangan ikat diri sendiri. Oh bukan. diri kat sini. Oh letak. Okey. Ini bukan leher, ini dagu. Takut pakai dagu sistem baru. Orang dah tak nak kat sini ke. Ya. Jadi kita punya respect pada Abang Saiful really lah. Dia melonjak kerana apa, kita tak nampak this side of Abang Saiful Apek. Kita selalu nampak dia sebagai seorang pelawak, seorang penghibur, penyanyi dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita dapat melihat the other side of him yang tak ramai yang dapat tengok, yang tak ramai yang dapat. I believe Rakin abang believe this is the true side of him lah. Actually dia nya orang is like this lah. Dia yalah, lawak memang lawak, tapi pada dia sekarang is more to amalan and what he can give back to other people tau. Pasal dia dah legend dah. Dia dah legend. Dia gegarkan Nusantara ni dengan dia punya lawak-lawak spontan dia tu, yang lawak-lawak yang selamba je. Yang kita selalu kan, kita sendiri nak imitate dia pun kadang-kadang susah. Cuma dia je lah, dia yang boleh buat dah. Betul. Kadang-kadang bila dia bersaja pun dah lawak bagi kita. Ya, sebab dia memang bukan talented, dia gifted. Dia Saiful Apek ni gifted. Sebab sebelum tu, zaman-zaman tu pun kalau tahu sejarah dia pun, dia bukan memang nak jadi komedian. Dia ni orang kata apa, chef. Dia chef, ambil order semua kan. Tapi bila dia dalam bidang ni, itu katakan dia tak belajar apa, tapi dia gifted. Macam kalau tanya pelak-pelak baru yang kita iri hati dengan Saiful Apek, because dia punya delivery tu dalam komedi sangat penting. Of course lah, kita kena ada orang kata apa, sense of humor pertama, and then bila delivery kadang-kadang ada yang pelawak yang bagus pun mesti ada gagal. Tetapi Saiful Apek kalau dia cakap menang awak, Assalamualaikum, orang dah gelak. Mana ada orang macam tu? Ini dia tak tahu, dia mungkin jumpa kat hutan yang seorang-seorang 7 hari. Inilah, itu yang dia yang dapat aura. Betul. Dia naik pentas, dia buka mulut, Assalamualaikum, itu je orang dah gelak tu, bahak. Tak, dia punya tu Smackdown. Saya pernah buat show saya. Saya buat stand up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, orang tanya balik. So, saya okey, kita teruskan dengan nampak? Saya pelapik je boleh guna. Ya bang. You ada apa-apa pertanyaan yang you betul-betul nak tahu daripada Okey, sebenarnya tadi saya dah post dekat Facebook saya, dekat Instagram saya cakap, seandainya korang boleh bertanyakan soalan kepada Saiful Apek, apa yang korang nak tanya? Okey, dan out of the many yang DM, ada 3 soalan lah yang saya rasa very interesting. Okey. Yang pertama, dalam satu dokumentari tu, Abang Saiful Apek telah pun meluahkan bahawa the year that you took your SPM, 1 tahun tu abang tak pergi sekolah. Tiba-tiba dengan rambut panjang, diorang tak boleh halang abang daripada ambil SPM tu, abang pergi SPM. Macam mana tu bang? 1 tahun tak ke sekolah tapi abang tetap go juga dengan SPM tu. Macam mana? How do you do that? Sebenarnya masa tu tak ada waste tau. Jadi saya rasa macam saya rasa macam kalau ada waste pun macam waste my time kan. So pada saya macam masa tu saya dah di hujung-hujung career saya sebagai seorang Hellboy. Jadi so macam itulah pada saya sebenarnya, macam mana saya nak cakap, benda tu mungkin perjalanan timeline saya, and benda tu menjadi sebab. So I have nothing to be proud of that, because I takut nanti they got a wrong negatif lah perception. Dia cakap, alah, kalau aku ponting setahun pun aku boleh jadi macam Abang Apek. Jadi ponting setahun ambil SPM ujung-ujung boleh je berjaya. You know, takut, saya risau, you know, that impact. So as for me, korang you all kena tahu. Saya bukan purposely buat benda tu because I got inspired by someone else. No, that was my timeline.
that was my ambience, that was my memang time tu memang that was my situation, that was my scenario of life. So for me mungkin ketika itu saya tak bolehlah cakap to pinpoint like benda tu, tapi sedikit sebanyak saya akui itu memang pengaruh kawan-kawan lah, you know, like, and then ya. degil. So tapi but the thing is I know that education is so important. Saya datang juga untuk datang ambil exam. So walaupun I don't really do well, tapi tak tahulah, saya rasa penting sangat. Terlalu penting sangat exam tu. Masa tu lah saya dah start rambut panjang. And memang siapa-siapa pun tak boleh nak halau saya because saya dah bayar, saya dah daftar. And that was my timeline lah. So as for me, apa yang the moral of the story is, apa yang saya boleh cakap is, kadang-kadang kita tak boleh underestimate. Walaupun ada youngsters yang melalui that tough time, you know, to protest, rebel, degil, stubborn, you know, like, look on the bright side, that be positive, that kita tak boleh underestimate dia. He might end up being a successful person. Betul. Tapi macam saya cakap lah, tak boleh lah korang tiru mata-mata aku tak nak pergi sekolah, abang Apek boleh, takkan aku tak boleh. So that's not how it goes lah. Do as I say, not as I do. Wow. Okey. Soalan kedua bang ini soalan daripada saya sendiri. Kerana saya seorang peminat science fiction dan sebagainya. So saya nak tanya abang, bila pertama sekali macam mana dan bila abang dah dapat tahu tu yang abang akan dapat watak sebagai seorang superhero, yang masa tu Cicak Man lah. Bila macam mana abang dapat tahu, dan bila abang dapat tahu tu, apa perasaan abang? What was in your mind? Dapat Cicak Man ni. The first thing I can say, when it comes to great power, it comes great responsibility. Macam pernah dengar. Bukan tu Spider-Man cakap bang. Sebelum Spider-Man cakap, saya dah cakap dulu. Pakcik dia. So as for me, I know it was huge and it's big, and that time itself, like, I think that saya dengan Yusri, we are creating a history. You know, this is humongous because this is the first and only biggest project of a superhero punya project. But the thing is, masa tu saya terdetik pada hati saya, walaupun perjalanan saya tu dah boleh katakan hampir matang, tapi saya takut. Bohong kalau saya cakap saya tak risau. Sebab saya rasa this is big. Saya takut benda tu gagal dan benda tu akan berkubur macam tu je lah. Bukan saya takut gagal, tak, tapi saya risau. So it's okay sebenarnya. Bila kita risau, sebenarnya kita normal lagi. And masa saya Yusri KRU approach saya, dia cuma cakap macam ni je. Pek, sebenarnya aku ada buat satu cerita. Cerita ni cerita superhero dan aku refer pada engkau. Dia lebih pada engkau. Jadi aku just nak tanya kat engkau kalau kau berminat. Kalau kau tak berminat, aku nak tutup skrip ni, aku nak bungkus. Because there's no way aku nak bagi orang lain. Because aku dah refer benda ni, everything, it's you. So kalau kau tak nak, aku tak nak. So the thing is, the percentage yang paling besar untuk saya realisasikan benda ni is because saya nampak dia punya dream. And to make that happen, I have to participate. I have to get involved. So it's a favor lah sebenarnya. It was never about myself. And then bila saya dah terima pula, ada pula lagi dia punya the biggest challenge, which is saya tak tahulah kalau korang pernah tengok skrip. Helmi faham lah kot. The script itself, selalunya bila cerita-cerita yang macam ni, the biggest part of my participation ialah dia macam lagu tau. Lagu tu kita kena bagi roh, you know, jiwa. Dia bukan sekadar lirik dan melodi.
So sama juga the script and dialogue and perjalanan cerita tu kadang-kadang dia tak ada roh. Okay, kalau saya nak define benda tu, apa dia maksud dia ialah ketika dia orang bagi saya skrip tu, dia tak describe tau. Cicak Man ni dia posture dia macam mana, dia apa pemikiran dia, dia apa dia punya favourite, apa yang dia tak suka, and then apa dia punya signature. So benda tu is a big problem tau. So bila saya tanya, ini macam aku tak tahu, itu engkau. So saya rasa macam beratlah bahu saya nak you know like nak improvise benda tu, nak bagi roh pada karakter tu, nak bagi jiwa pada benda tu. Macam Banyak adjust lah nak kena adjust lah. banyak sangat. So sebab tu kalau saya rasa kan macam kalau tak ada benda tu, korang takkan tengok yang cak tak ada. That was never. Benda tu memang tak ada dalam skrip. And then the way dia, you know, posture dia bergerak, you know, and banyak lagi lah benda-benda yang mungkin. cak-cak tu idea siapa bang? That was from me lah. Kalau ikutkan dalam skrip. Sebab Kira abang sebab saya tadi dah tahap macam Hollywood tau. Macam kita Avengers semua ada scene yang memang tak ada dalam skrip. Tapi pelakon tapi rasa tapi saya rasa macam Avengers kat Hollywood, diorang punya kru je beribu. So yang jaga so complete. Diorang cuma datang kesat kaki je. Diorang signature semua dah ada. You know like Betul. senang. Dah well established lah. Yes, so kelemahan kita kat dalam industri kita ni sebenarnya yang itu tu we are lack of that. Kru kita pun adalah dalam 20 orang je pun. 20-25 orang berbanding dengan dia orang beribu kan. Kostum dia orang jaga everything, every posture. Dia orang sebelum dia orang shooting 3 bulan training, exercise and so on. So benda we are lack of that lah. So sebenarnya macam cakap lah tadi, berat dia saya pikul tu untuk on behalf tenaga kerja yang beribu dan beratus orang, you know, untuk fikirkan konsep dia ni. Mangkuk ni dia bila jadi Harry di perangai dia macam mana, bila dia jadi Jack perangai tu differ that. So nak carry baju tu lagi, nak pakai dalam tu betapa susahnya. Ya. Saya dah dengar cerita Wapek macam mana kalau nak pergi tandas ke nak makan dalam keadaan tu susah. And saya nyaris jatuh daripada tingkat 3 kerana kabel stand putus. Alamak. So saya tak tahu lah, kalau ketika tu kira macam dah jadi legend lah tu. Itu baru betul-betul legend kan. So sebenarnya banyak lah. So sebenarnya to come back with your question tu, sebenarnya actually it's so big. Saya tahu sebab dia bukan sekadar just an effortlessnya komedi yang letak aja saya, tak ada skrip, tak ada dialog pun saya boleh belasah, you know. But this is big. Memang saya tahu impact dia macam Piramli, Allah yarham si Piramli nak cakap lah, aku akan hidup 1000 tahun. So that is what I imagine that Cicak Man akan, you know, akan terus segar. I mean sampai dah ada kartun sendiri sekarang kan. So it's like maybe it's not the one and only, but truly obviously it was the first superhero yang berjaya lah. Sebab sebelum tu ada juga attempt kan. So for me it's big, and kebanyakan dalam banyak-banyak filem lah yang saya tengok, selalu bila saya pergi promosi, selalunya bila saya tengok mesti orang-orang Melayu kita berkeluarga lah yang tengok. Tapi the one that really touch me yang saya rasa it's worth getting the job done, it's worth every sweat. Bila saya tengok Cicak Man, semua bangsa, Cina, India dan semua bangsa beratur tengok, and they know. You know, even kadang-kadang parents datang jumpa saya pun dia cakap, I'm sorry to bother you, I don't really know you, but by my children dia cakap you are the Cicak Man. I don't know, I hope I tak salah orang. So for me, sampai tahap tu saya rasa honoured lah, you know, to answer. You know, I think to be lebih detail, and that's how I feel lah. I feel so touched lah. itulah saya Wapek kalau nak tahu dia efficient dengan kerja dia.
Walaupun dalam filem Cicak Man itu belum lagi filem duyung kan, yang duduk dekat pulau sampai gelap-gelap itu, walaupun dia leading hero dah lama tapi dia tak pernah mengaku leading because dia humble. Saya leading sekali satu kedai saya cenang. Saya leading. Bilang Itu hebatnya Saiful Apek. Dia fokus kejaya dia fokus setiap apa watak-watak dia tak ada gosip-gosip dulu. Tak ada. Dia tak fikir gosip-gosip. Dia tak ada dia. Okey, sebelum Rakin pergi ke pertanyaan yang terakhir daripada belum bang, yang question tu ni ada part tu. Ada part tu ke? I baru nak tanya Abang Hilmi ni. Silakan. Okey bang, part dia? part tu ni macam kita ada certain actors yang kita tak boleh imagine anyone else playing the role. Contoh, kita tak boleh imagine anyone else instead of Hugh Jackman playing Wolverine or anyone else playing Tony Stark. And you are the perfect Cicak Man. I think Yusri Aryu pilih orang yang memang perfect for the role. So when you got to know that Zizan Razak, Maksudnya Zizan tak kena lah kan? bila abang dapat tahu yang Zizan Razak tu will be your predecessor, the next Cicak Man, apa pandangan abang personally? Oh, ini betul-betul melodi dia ni. Ni melodi ni. Abang jawab apa jawab? Saya pergi keluar dulu. A very short one. Okay. Kalau kita cakap bila kita cakap pasal especially bab rezeki jodoh, benda ni sangat subjektif dan kita tahu ianya ketentuan Allah. Okey, kita tahu. But the thing is the reason why memang mula-mula masa dia approach Yusri memang cakap kita nak buat 3, 1, 2 and 3. So I did sign up until 1, 2 and 3. And kalau ikutkan the part 3 tu sendiri pun I dah tahu dah cerita which is totally different dengan apa yang korang tengok tu lah. So nak dijadikan cerita bila masuk je planning untuk part 3, I don't know what happened between KRU punya management, but the thing is tiba-tiba Yusri tarik diri. So bila Yusri tarik diri, I cakap I tak boleh. Bukan I bias, tak, because I rasa macam I buat benda ni because of him. So kalau dia tarik diri, I'm sorry, I tak boleh teruskan. Bukan kata I bias, I nak pilih director, no, I tak, bukan, you nak cakap I tak professional pun tak apa, but the bonding is about ukhuwah. So for me, bila Yusri tarik diri in whatever reason pun saya tak tahu sampai sudah pun, so saya sendiri pun purposely cakap saya tak nak involve. Tapi dia orang cakap, okey, kalau kata Abang Apek tak nak involve langsung pun, boleh tak Abang involve sikit? Saya cakap no. Not even 1%. Not even my voice. So saya cakap macam ni lah. Since korang dah tukar, kalau korang nak tukar the whole thing, the line up ke, the storyline ke, atau the team ke, it's okay. Maybe rezeki saya sampai takat part 2 je. Because saya rasa saya tak boleh teruskan. And then on top of that, saya rasa macam ini mungkin memberi peluang dan rezeki pada orang lain. Tak kira lah pada saya implikasi dia macam mana. Because as for me sendiri pun, I cannot deny that, macam you cakap tadi, you cannot, it's a non-replaceable. Tiba-tiba Batman you nak ganti orang lain, Spider-Man you tukar banyak kali, and then Iron Man will always be Tony Stark. You know, as for me, it doesn't make sense. And kita tak boleh tipu orang tau. We cakap pasal selera orang, about genuine and originality, susah. Even James Bond pun kalau tukar banyak kali pun I tak boleh lah. It takes time lah. Dia punya feel lain bang It takes time. So as for me, throughout that time, itulah, that was it lah. Lepas tu bila I sendiri dah tarik handbrake, I tak tahulah. And then lepas tu I dapat feedback yang macam ni, I just look on the bright side lah. So lain tu pada saya itu soal rezeki. Tapi itulah sebenarnya yang mungkin orang tak tahu kot. Saya sampai sekarang pun saya masih support saya punya kumpulan lama. Di mana pun saya berada, saya tetap ingat di mana saya asal usul saya. Sekarang ni apa jadi sebenarnya dengan pentas kita tu? Kenapa boleh keluar? Apa sebenarnya komplikasi yang berlaku dalam pentas kita yang Mas tarik diri? Atau ada sesuatu yang mungkin mengkucak kacir kerana
Ni patut saya interview orang tapi saya kena interview. Tak. Okey, berbalik kepada terbalik. macam saya cakap, tetap support orang pasal saya tak pernah lupa dari mana saya punya asal kan. Saya daripada satu kumpulan juga, kumpulan lawak. Jadi di mana saya saya pun akan cuba kira keluar sendiri. Saya cuba berdikari dan saya cuba benda-benda yang baru, yang seperti mana yang abang Apek nampak ni kan. Saya bikin podcast dulu. Tapi sekarang ini pertama kali saya bikin podcast dalam Bigo. Saya cari jalan untuk capture tu audio masuk ke dalam saya punya software dan saya boleh bikin tu podcast balik ke dalam Spotify, iTunes dan YouTube. So, berbalik kepada soalan saya yang kepada Abang Helmi, you tak terfikir ke you nak berlakon macam Abang Apek? Macam you masuk berlakon apa tau? Kira gelap dia tu apa? Leading actor dalam satu komedi punya fenomena. Macam you create something. Maybe yourself ke ada satu kartun karakter ke apa ke, you tak pernah terfikir ke you nak bikin macam gitu? Okey, wow, soalan melodi juga ni. Okey, sebenarnya dia ikut laluan tu macam mana lah, macam Apek kan, dia masuk dalam minat komedi, lepas tu nama dia meletup. Kalau nak digambarkan juga, masa kalau tanya Apek, sebab saya tahu semua cerita pasal Apek, semua dalam kamus hidup saya. Because bila dia masuk untuk line up yang baru, dia pun respect yang senior kan, dia respect yang senior. Dia pun tak sangka sebenarnya dia akan lagi hebat daripada anggota asal ataupun anggota senario lain. Tapi dia humble, dia rasa I carry as a group. Dia akan bawa as a senario juga. Sebab tu kalau kita tengok show-show mana kalau dengan senario, Apek lebih lay back sikit. Sebab dia nak tahu peranan kawan-kawan. Itu yang saya fikir. Macam saya sekarang ni pun, saya ada kawan saya yang mungkin dah melupakan saya, tapi tak mengapa. Apek tak cerita nama Okey. Saya tahu sebab perjalanan ni dah pergi jauh. Dah pergi jauh, tetapi tak apa dia pergi jauh sebab saya pergi lama. Because saya banyak orang kata apa, berguru ataupun bertanya dengan orang-orang yang lebih hebat daripada saya. Sebab saya tahu saya pun tak ada apa. Saya tanya dengan abang Apek apa semua, sampai satu tahap sebenarnya benda tu dah dapat jawapan. Because kawan saya tu macam bertanyakan, wah, sekarang buat lagu dengan Helmi Ashley dia tanya Abang Apek ataupun tanya saya, dengan Abang Apek So dia akan rasa macam mana saya go fast boleh satu pergi, orang kata apa, dapat dengan Saiful Apek tu. Mungkin kawan saya tu ingat yang dia seorang je dapat. So bagi saya sebenarnya tak ada peranan saya nak jadi leading ke apa ke, yang penting ilmu tu. Bagi saya tak sampai tahap yang saya nak macam Abang Apek, mungkin ilmu saya tak cukup, itu saja. Dan saya rasa apa bidang saya buat, contohnya saya pernah mengacara, saya pernah buat stand up, saya dah rap dan saya pernah ulas bola. Jadi benda tu pengalaman, dan mungkin pengalaman yang paling berharga bila dapat seorang yang guru yang baik. Contoh dalam bidang bola sepak, saya pernah berguru juga dengan Haji Hasbullah Awang. Macam mana kata-kata dia dalam bidang komedi dengan Saiful Apek. Benda ni adalah sebenarnya kenangan terindah lah dalam hadis. Maksud saya kawan saya hadis tu, dia bagi tahu apa-apa yang kita buat ni kena fokus. Tu member saya cakap. Tadi nak cakap tapi tak tahu Apek. Jadi kawan lah. Tak ingat tadi nak ungkapkan satu hadis ke apa? Tadi memang nama dia hadis bang. Kawan-kawan tu nama dia hadis. Okey bang, tapi tetap bang, apa-apa pun kan, kira kita macam tadi kita cakap, kita punya hands down tu Abang Saiful Apek, kita sentiasa dia salah satu legend. Tapi yelah, abang rendah diri lah. Tapi you yourself lah Helmi Ashley, you are an icon juga. Cuma kadang-kadang you tak tahu siapa fans you kan kat Singapore ni semua kan. So kita actually kan, kita pun keep track juga. Kita tengok you punya Facebook, you pergi stand up comedy. Lepas tu yang sikit hari tu kita tak mau cerita lah pasal benda-benda yang dah lepas tu benda-benda yang dah lepas. So apa yang kita nampak is you sentiasa ada keluar muka. Bukan you tak relevan, you relevant. Cuma yang kita ni sebagai fans tu pun kita tunggu something something yang apa orang cakap, yang kita boleh remember you lagi. You faham tak? Mungkin you boleh keluarkan you punya who knows kan, you boleh work together dengan Abang Saiful Apek ke apa, keluarkan satu kartun ke ataupun satu sketsa short. Sekarang kat YouTube ni tengah famous apa tau, short film. Dia dah bukan filem lagi, dia dah macam short telemovie, macam sketsa-sketsa 10 minit, 15 minit. Itu yang tadi Abang Apek cakap, saya ada bergandingan dengan Abang Apek, satu telemovie yang akan keluar dekat RTM. Saya rasa kalau Singapore pun kalau pakai yang area tu, tengok dekat dapur dapat siaran TV 1, TV 2 kan. Selalunya sebab saya pernah pergi Singapore, kawan tu tengok TV 1 dekat dapur dapat. And then, itu adalah telemovie saya dengan Abang Apek. Which is saya happy because saya dah ada lagu dengan dia dan saya dah ada telemovie dengan dia.
tajuk dia Embas. Embas. Jadi kena tengok, memang best pasal dia syuting dekat Pulau Pangkor. Dan bagi saya sebenarnya apa-apa yang berlaku tu kadang-kadang kita plan tak jadi. Kalau benda-benda tu datang, insyaAllah macam inilah kita punya podcast kan. Kita mungkin tak adalah nak plan betul-betul. Bila dapat ni mula-mula Ashley, lepas tu Saiful Apek, jadi seronok lah macam tu. Apa-apa kita kata apa, berbahagi rezeki tu lah. Betul. Thank you. Berbalik kepada ni apa, Rakin, you punya last question. Yes. Okay, ni last question ni datang daripada Baron Bros Empire. Okay. Wakil daripada Baron Bros Empire, nama dia Andy Baron. Dia selalu masuk live Abang Saiful Apek. Dia request lagu katanya. Wan Baron. Bukan, Andy, anak dia. Andy, anak dia. Ya. So soalan dia kepada Abang Saiful, dia selalu saya sampaikan adalah, pertama, dia nak tahu sangat-sangat apakah perkembangan abang sekarang dengan dalam situasi COVID-19 ni, kan? Apa abang buat, macam ada artis perkembangan. Ingat kan? Perkembangan. Okay. First nak tahu perkembangan abang, dan second dia nak tahu abang punya personal view on the industry hiburan ini. Okay, as a legend yourself. Kita ambil daripada Abang Saiful Apek dulu, dan after that question can go to Abang Hilmi juga. Kita pun nak dengar, I sendiri nak dengar dia punya pendapat sendiri. Boleh, kita boleh, go to Abang Apek dulu, and then kita nak dengar daripada Hilmi. Okay. As for me, mungkin there's nothing much yang saya update dekat saya punya media sosial, especially kat Instagram lah. Mungkin I don't know lah. Saya sebenarnya sangat cerewet untuk bila nak sampaikan sesuatu, even a very simple one, saya sangat cerewet, like saya tak simply nak post anything ke. Kadang-kadang ada lah saya tengok macam like Douglas Lim, dia rajin buat content untuk like to entertain and in a very cynical way, and untuk orang stress out, so which is good. Tapi saya mungkin not into that lah. So basically macam saya sendiri, bila during this pandemic, mungkin saya tak majorly got impacted lah. Saya tak affect sangat, sebab at the same time sebenarnya during this pandemic pun sebenarnya saya dengan sahabat-sahabat senario yang lain sedang mengatur banyak perancangan lah sebenarnya. One of it is because album kita orang kan, kita orang nak completekan lagi 5 lagu supaya dapat complete 10 lagu, sebab kita dah siap 5 lagu. And then adalah lagi perancangan-perancangan untuk this year dan juga untuk next year. And banyak juga yang sebenarnya kita tengah siapkan skrip, konsep and all this groundwork lah bersama dengan senario lah. So as for time being, mungkin saya tak boleh nak cerita banyak, but the thing is sekarang ni sama lah for kita punya reunion project lah. And basically during this pandemic memang banyak shooting yang postpone lah. And so itu je lah. And then adalah juga kadang-kadang doing favours untuk orang bila minta untuk review produk diorang. I mean that's the least I can help kan, untuk diorang promote perniagaan, to help out during COVID ni kan. So basically that's tak banyak lah, nothing much. And then saya banyak sangat saya tak tengok TV sangat tau. Now these days saya tak banyak sangat tengok TV. Saya rasa macam nak jual TV tu, macam tak guna pun. So macam saya lebih tengok YouTube lah. Saya banyak tengok YouTube punya content. Tak kira lah komedi, fiction. And then saya tengah belajar macam mana nak buat 2D, 3D animation. Macam mana on editing wise kan, macam mana nak do this special effects. Banyak buat research lah, groundwork on research lah banyak. So basically that's apa yang saya buat untuk during COVID ni lah, lockdown ni. Tak banyak sangat lah, I mean dia banyak groundwork lah. Banyak groundwork, banyak menimpa ilmu lah. Ya, betul. So, Okay, so tapi ada perancangan yang besar lah untuk senario, insyaAllah.
Dah boleh tahulah bang. Kalau abang cakap, kalau abang dah bikin groundwork yang macam gitu, bikin special effect. Tadi tu sebenarnya kalau orang pintar tu, orang pandai tu, dia dah tengok, oh special effect coming soon. Ada 3D, 2D ni semua. There's a lot of planning yang situ. Kalau tidak, orang tu takkan belajar. So tapi betul lah. So abang tak share pun, tapi kita dah, yelah, kenapa tu he himself Lama tak buat macam ni. Selalu ambigu selalu buat macam tu. tahu Minta yelah, orang sawer kan. kita kenal, kita tahu. Yang di bawah-bawah tu sila-sila lah. Bila dia dah buat muka macam gitu, dia faham. So kita nak kena faham. So for Abang Helmi, I tahu, I baru share you punya apa ni, a video clip of you punya lagu baru Bruce Lee. Boleh tak you cerita sikit kenapa, macam mana you boleh dapat tu benda, tu idea alih-alih Bruce Lee pula? Okey, sebenarnya saya plan dengan producer lagu iaitu Karmal daripada Double X Salam Music, because saya nak compilationkan pasal contoh mula-mula nak buat lagu and then as a like macam comedy rap because sekarang dah banyak gangster rap, and then come up with ada satu, lepas keluar satu, lepas tu dapat jumpa dengan Abang Apek and then nak buat. So sekarang ni lack of time, jadi saya fikir setiap lagu tu nak diselitkan dengan stand up comedy. Contoh pasal gitu-gitu ni, apa yang kisah gitu-gitu, saya fikir macam tu lah. And then lagu sebelum ni pun lagu apa cerita pun, apa yang sebalik apa cerita. Kalau Bruce Lee apa, saya fikir macam tu lah. And then Bruce Lee ni selepas dengan Abang Apek, sebab saya kadang-kadang rumah dekat kan dengan kita punya producer tu, dia suka buat beat, dia buat beat, and then bila buat beat saya dengar ini menarik, saya cuba tulis terus kat situ, saya cuba freestyle. Lepas tu bila dapat hook, dia kata rekod lah. Rekod. Sebab tu proses dia dengan Abang Apek pun itu pun sangat senang, dia macam tu je. Bila dah buat jadi dah simpan lagu tu dah lama, and then rasa macam sekarang ni pun orang ada rumah, keluarlah lagu. Sebab itu kita ambil masa pun just shoot biasa-biasa je, pakai phone macam tu, and then edit sikit dia keluarlah, tak ada apa pun. Bagi saya sebenarnya Bruce Lee tu adalah time yang ada lagu sebelum ni kita keluarkan, tapi tumpuan saya lebih dengar personally, saya lebih dengar lagu yang gitu-gitulah. Untuk Bruce Lee ni macam something of comedy lah, duduk rumah macam fight macam tu je lah. Okey lah. Tapi tetap apa orang cakap tu, benda tu pun kira dah ramai orang tengok dah. Dah di-share dah apa. Ramai orang tengok. So thank you so much yang tengok Bruce Lee. Mungkin tak tahu lah dengan Bapek kita akan buat konsep lain ke, konsep Jet Li dengan Sang Wukong ke kan, kita tak tahu. So sekarang ni bila pandemik ni susah bila nak berjumpa kan. Sebab tu saya keluar lagu tu, drop lagu tu seorang je. Kalau yang Abang Apek, orang kata pun macam timing dia cantik, yang tak ada lockdown, mungkin dah keluar lagu baru kot macam tu. I see. Tapi apa-apa pun kudos to you, because video clip dia pun ada sketsa komedi juga, which is kita pun suka. Kadang sekarang yang mana video mana yang gitu-gitu tunjuk you punya apa ni, trailer, macam trailer tu yang I share kat Facebook. Bruce Lee, yes. Tapi Mas dah tengok yang full kan? Full video clip dah tengok? Full dah tengok. Lepas tu nanti I akan share juga kat dalam link nanti I punya YouTube, nanti I akan share. Guys, tolong tengok Bruce Lee lagu baru, dan juga tengok yang gitu-gitu lagu dengan Saiful Apek. Okay Dakin, you punya last question tadi. Bukan dah 5 kali last ke tadi? Tadi, ini punya last ni. Apa dia? Andy, dia sampai dah ikat ni. Dah tahu nak buat apa dah. Aku dah last tadi, dia kata. Aku dah last dah. Oh, yang last tu itulah. Apakah pandangan Abang Saiful Apek tentang industri hiburan sekarang ni? Saya tak tahulah, mungkin sama ada saya salah prediction, tapi bercakap through my experience throughout ni. Bang, suara abang hilang-hilang sikit bang. Apa sedih tu. Okay, dengar. Okey. Dengar. Putus-putus lag. Okey, sekarang okey tak? Sekarang okey. Ya. Okey. Kalau Alamak, lag lagi bang. Bak.
Dia lag lagi. Abang cuba tutup kamera. Mungkin okey. Tak okey, tak Putus. okey bang. Okey. Tak putus. Abang try Okey. tutup kamera. Saya rasa Zorogon kacau bang, Zorogon. Okey, sekarang ni macam saya tengok perbezaan dia lah antara dulu dengan sekarang. Memang kita tengok jauh beza kan. Mungkin dulu yang membuatkan senario fenomena ni, saya rasa pasal dulu TV pun ada 3 channel je. So macam exclusively diorang akan berkumpul, you know. It's about only one reason besides giving them entertainment, bagi diorang laugh hanya berkedut tepi gelap dengan terjadi. So time tu netizen pun belum wujud lagi. Media sosial tak ada, you know. Tapi sekarang things have drastically changed. Banyak sangat benda yang dah berubah, yang kita dah tak tahu dah sebenarnya entertainment atau industri ni ke mana arah tuju. Betul, saya setuju. Dah tak tahu mana arah tuju. Ada kontra, ada baik dan ada buruk dia lah. Baik dia always look on the bright side. Yang baik dia ialah untuk orang-orang yang kreatif lah, yang nak mencuba. Dah ada banyak platform. Kita ada Facebook, TikTok, YouTube and so many things. You know, macam dulu memang semata-mata kau kena isi borang, kau kena beratur, kau kena bertanding, audition, kau kena screen test, casting, whatsoever. So dia lebih terkawal and genuine lah those days. Bukan kata sekarang tak, tetapi bila dah terlampau banyak, so jadi quantity over quality dah. So jadi tak tahulah sebenarnya industri macam mana, tak tahu nak bagaimana. Saya rasa dah tak ada orang baca surat khabar, dah tak ada orang baca majalah, and jarang sangat orang tengok TV. And itulah dia. Jadi saya tak tahulah sebenarnya industri akan jadi macam mana. Dia jadi macam hukum alam lah. Benda yang cepat panas akan cepat sejuk. Memang kita tahu sekarang orang boleh senang meletup. Meletup sekejap, and then tengok dia pergi jauh, terus tak balik-balik dah kan. So itulah dia, macam mana nak cakap, the best part tu lah, yang kita akan kehilangan benda tu lah. Bila dah terlalu banyak. Tapi opportunity bagus, because kita macam orang-orang macam baru-baru nak mula, you know, dia orang dah tahu dah mana nak mula, you know, walaupun pelan-pelan. Macam apa yang kita buat ni lah. Kalau kita tak ada platform macam ni, macam mana kita nak duduk satu table ni bersembang macam ni? Betul. Kan, you There's know, pros and cons to everything lah that's happening right now. Tapi bila look ahead, tak tahulah what's the future of the industry. Saya tak tahu macam mana. And ada part yang, you know, like macam yelah, bila kita cakap pasal rezeki ni Allah yang tentukan. Tanpa izin kun fayakun benda ni tak jadi. Tapi unfortunately, so sad to say that macam sekarang production pun lebih melihat pada digital punya followers. You know, dia ni ramai followers, okay, kita push dia. It's talent anymore. Kebanyakan betul. Kalau dia boleh tiru suara macam Siti, saya nampak jadi macam dia boleh popular. Memang jahanam lah. Kira nak kena control jugalah pasal sekarang dah terlampau free. Siapa pun boleh just come out with fikir benda yang kelakar ke ataupun benda yang bodoh, lepas tu pergi on cam, lepas tu just share and one hit wonder lah. Betul. Dia terus boom. Tapi apa cakap tadi, saya nak cakap sikit lah. Saya pernah dengar ada interview, orang interview Agnes Monica cakap sama macam apa, ada pro and cons. Satu, kalau bagus tu sebab dulu tak ada platform yang besar, dulu ada channel sikit. Sekarang ni dah ada Facebook, dah ada TikTok sebagainya lah. Jadi orang boleh, orang kata, tunjukkan bakat dia lagi senang, lagi cepat. Tapi yang negatifnya,
sekarang ni bila dah melibatkan netizen akan cakap dia ni viral ni kelakar. Sedangkan kelakar tu kelakar yang faham untuk konten-konten yang berbeza. Tapi dia orang yang push TV, ambil lah ni TV. Yang nak disalahkan adalah orang-orang TV tu sendiri. Dia kata okey lah, kita tak payah ambil contoh yang pelawak yang contoh abuse lah, contoh abuse. Dia akan ambil ini yang ni tengah viral ni, tengah viral. Lepas tu sepatutnya ambil viral dah sekali cukup, tapi dia akan pakai lagi. Lepas tu netizen akan cakap pula, dia tak kelakar lah, dan kau awal-awal tadi kau yang saja dia kenapa? Itu yang Agnes Monica cakap lah. Kalau kita tengok dekat Hollywood sini pun, macam contoh rancangan Ellen DeGeneres kan, yang viral ada, contoh yang viral kat Amerika ke, dia ambil untuk interview waktu itu saja. Dia takkan ambil berulang kali. Even filem Hollywood pun, kalau tanya semua pun, kita akan kenal hero je. Contohnya The Rock. Tapi pelakon tambahan, pelakon ni semua tak kenal, because daripada akademi filem, akademi teater dia orang. Sebab orang nak tengok filem tu, bukan tengok pelakon tu. Jadi cukup untuk karya satu tu ada hero dia yang betul-betul menarik orang kata crowd pula. Lepas tu bagi talent-talent yang bagus. Itu sangat penting. So tu dia pros and con lah. Sebab tu saya mengajuk dengan industri, saya sampai masuk politik. Ui, lain macam mesti. Lain macam gitu dengar. Lain macam. Seram ni. Itulah. Saya ikut perkembangan dia, tapi bila masa yang saya nampak dia jadi politik kan. Saya dah tulis dah, politician tak minat politik ke IJ. Okey. Ni politikus. Okey bang, sebelum kita akhiri ni podcast ni dan saya edit video semua, saya akan bilang abang Helmi perkembangan dia selepasnya. Nanti sebelum saya akan letak kat YouTube, saya akan kasih abang dengar balik as a respect. Mana yang part yang abang rasa abang nak cut, abang rasa okey ni mas, ni tak mau lah mas, yang ini benda ni merepek apa saya serahkan pada I got no issue. Tapi apa okey je. Abang kata okey je. Okey, thank you so much. Dan kata last word daripada abang Helmi dulu dan abang Saiful Apik kepada penonton-penonton, kepada peminat. Macam tadi I will share the link untuk Bruce Lee punya tu kat dalam saya punya description. Dan Rakin, abang nak kasih dorang last words. Ingat nak kasih duit raya ke apa, nak kasih last word duit raya gitu. Itu insyaAllah bang. Abang dah pernah cakap dengan saya bang, datang Singapore first kali saya mesti datang jumpa abang kan. Okay, alright. Kita nak pergi Mustafa Center kan. Sup tulang merah tau, Mustafa dengan Gelang, okay? Tak ada hal, tak ada hal. InsyaAllah bang. Mas Ikhwan ajak. Kalau Gelang, ini orangnya bang. Cantik. Alright. Abang Apik pun why not bang. Abang tu pun tempat abang, tempat permainan abang kan kat Jucat tu kan. So insyaAllah bang, kalau ada apa-apa saya pun boleh lagi banyak benda saya nak belajar dengan abang. InsyaAllah. Okay, any last word abang Helmi? Okey, bagi saya sebenarnya kalau nak cakap dalam bidang komedi lah, dalam bidang komedi saya bertuah lah, orang kata apa, dapat banyak ilmu daripada Abang Apek sendiri. Abang Apek ni dia ada anak dedak dia daripada orang kata apa, grup sketch juga, Kumpulan Lampu. Dia ada saya stand up comedy. So orang kata apa, dalam komedi ni macam Abang Apek cakap, luas. Apa yang kita bawa carry atas apa platform tu, stand up, sketch, solo performance, macam-macam lah kan. Jadi untuk sebenarnya nak bagi tu kepada pemilik-pemilik Singapura, saya memang looking forward sebab sebelum PKP tarikh 18 Mac 20 Mac saya sepatutnya terbang ke Indonesia untuk stand up Southeast Asia tour waktu tu. So, saya harapkan bila dah habis lockdown saya akan keliling Indonesia, Singapore, Brunei, Thailand, okay, untuk stand up Southeast Asia tour. Jadi saya harap nanti orang kata apa, penyokong-penyokong di Singapore boleh saksikanlah stand up comedy saya tu. Right. Selamat tu. Nasib baik dia pergi luar negara. Aman hidup aku. Aman sikit bang Saya akan balik. Saya akan pergi. Jangan pergi. Pergi jangan tak kembali. Jangan pergi. Jangan pergi please. Please lah, jangan. Okey. Jangan lah. Okey, tak apa. Saya akan pergi tapi saya balik hari. Allah. Aku ingat kau dah pergi dah. Tak sempat bernafas Abang Apek. Pening abang banyak anak apa tu, anak didik Anak dedak. Kena beli dedak lain ni. Banyak stok dedak ni. Okey, kita ucapkan good luck and all the best pada Helmi. Actually I don't know what to say. Itu bapak saya. Bapak saya tu. Okey, saya takkan mention Ashley lagi lah. Kalau walau macam mana pun Ashley yang saya rasa bukan. Ashley.
Ada lagi tu. Ada bela-bela Sebenarnya saja. Sebenarnya okey. Sebenarnya Oh, itu Melayu gabung. Oh, okey. Tak. Okey, saya rasa lempar kurnianya hari ni Oh, itu dah terlalu deep. Tu terlalu deep sangat. Tak apalah. Itu macam nak pidato. Kita dapatlah satu kemanisan hari ni. Okey. Dan yang paling penting dalam apa pun kita cumatkan ni, yang paling penting kita nak dapatkan ialah barakah lah. Ya. You know, and dalam apa pun sebenarnya, apa kerjaya, perniagaan ke dan kerja-kerja yang baik ini semua, sebenarnya kita yang paling penting sekali ialah barakah. So macam mana kita nak dapatkan barakah, yang penting sekali kenalah didukung dengan sifat ikhlas dan jujur lah. So saya berbesar hati sangat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada you all. Mas Ikhwan Mas betul Ikhwan. Betul. Dan Rakin Seyek Sayang bang, sayang. Oh sayang, bukan Seyek Bukan sayang, bukan. Okey. Dan juga pada semua yang ada kat dalam ni, and terima kasih atas keikhlasan dan kejujuran korang juga. Pada saya, hebatnya seseorang ialah bukan kerana hebatnya seseorang itu, tetapi hebatnya sokongan korang, keikhlasan dan kejujuran korang dalam terus menyokong industri kami ni, hiburan ni, dalam pada kita berhibur tapi kita juga menyampaikan moral ataupun mesej-mesej yang baik, ataupun dalam arti kata lain sebenarnya kita menggunakan medium ni untuk menyampaikan benda yang baik, dimanfaatkan, ataupun kata ringkasnya ialah dakwah. So dakwah ni sebenarnya banyak medium dia. So saya berbangga dengan korang kerana menggunakan kaedah ni, medium ni untuk do good things lah. So insyaAllah it's not about the word sometimes, but it's how we say it. So saya teruskan berdoa untuk korang supaya sentiasa diberi barakah dan dipermudahkan segala urusan. Good luck to you all. Jazakallah khairan. Amin. Tadi Abang Apek ada sebut nama Mas Ikhwan kan, kita Mas Ikhwan malam ni dia tak tidur, dia macam ni kan. Wah, Abang Apek sebut nama aku, dia tak tidur. Pasal bini dia dah bagi tahu dah, dia kata ni tak tidur ni. Dia bang Apek, dia kenal saya dan isteri saya bang. Dia kenal. Kita selalu ikut dia juga, and kita selalu, isteri saya tu Ernie Baron yang ada kat bawah ni selalu ikut abang, tengok abang punya apa ni, Abang Apek punya, nanti abang buka audio kan, audio live, nanti abang loya buruk dengan orang, abang layan abang punya dia masuk, bini dia masuk tu. Dia masuk, dia layan, dia ketawa-ketawa bang. Jadi bini dia masuk selalu, ketawa-ketawa. Malam ni bini dia pun tak percaya, macam duduk sebelah-sebelah tidur. Abang Apek masuk ni podcast. Duduk tak percaya macam ni, tanya semua. Tak, ni korang husband and wife tak menyesal ke kawan ni kenal dia ni? Actually kita ada pernah lah timbul rasa menyesal tu bang. Tapi menyesal kita tak kenal lebih awal. Okey. Bagus. Dia dah pandai main wordplay. Okey. Itu komedi tu. Whatever. Okey, ni langsung Rakin, you dah lama nak jumpa, you ada pesanan untuk you kepada Abang Saiful Apek dan Helmi. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua artis undangan kita, iaitu Abang Helmi dan juga Abang Saiful Apek. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berada di sini bersama kami. Saya pasti ramai yang orang-orang Singapura yang tadi nak bunuh diri, lepas tu dah pakai subang besar pula. Bukan sebelah pula tu subang. Ini Okay, sorry. Nampak besar pula. Hai, receh hari ni. Okay. Saya pasti semua kat sini really appreciate all the sharings that you have shared with us. Kata-kata yang memberangsangkan, yang memberikan semangat, pengalaman abang, and also benda-benda yang kita tak tahu. Contoh saya, bila abang cakap pasal abang sign for Cicak Man 1, 2 and 3, saya macam alamak, habis apa jadi? Abang ceritakan, itu really buat saya macam eksklusif interview. Terima kasih juga kepada Abang Mas Ikhwan kerana sudi mengundang saya untuk co-host untuk episod ketiga Dakwah ini. Dan di mana pun Abang Helmi dan Abang Saiful berada, saya doakan semoga anda berdua dilindungilah daripada segala
malapetaka dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Last sekali Terima Rakin, kasih. tolong center sikit Rakin. Nampak putih, nak betul-betul nampak yang gambar pergi umrah tu. Belakang. Ini ada gambar. Saya nak minta kalau boleh kita semua yang berada di sini sebelum Ikhwan tutup tirai, boleh tak kita bersama sedekahkan Al-Fatihah kepada pelawak legenda kita iaitu Abang Alias Kadi ataupun nama sebenarnya adalah Muhammad Osman bin Ahmad. Al-Fatihah. Amin. Thank you semua. Thank you Abang Rapek. Okay, Thank you Abang Erwin. Nanti. Okay, for myself, I nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang datang. Lagi-lagi kepada Abang Hilmi, kerana Abang Hilmi juga yang bawa Abang Saiful Hafid datang jumpa kita. And saya nak doakan Saya PA dia, tak ada masalah. Saya PA dia. saya nak doakan pada Abang Hilmi dan Abang Saiful Hafid, mudah-mudahan anda berdua teruskan kerjaya, teruskan berdakwah, teruskan awak punya komedi awak yang tak pernah kita orang cakap tak pernah jelak kita nak dengar, dan teruskan kata-kata hikmah yang kira menolong orang-orang macam saya ni untuk perbaiki diri saya. Dan you guys are memang legend. Lagi-lagi Abang Saiful Hafid, you are my idol. I dah terangkan tadi, you nombor 3 dalam bawah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. So I really respect you and goes to the same. I harap semua orang nanti bila ni keluar kurang support juga kita punya local artist. Daripada kita sibuk bukan tak boleh TikTok sana TikTok sini, kita lagi bagus kita naikkan orang bangsa kita sendiri. Pasal Melayu jangan layu, Melayu jangan makan Melayu, Melayu naikkan Melayu balik. Betul. Okey. Dari itu last but not least, mungkin sepanjang kita bersembang, mungkin ada terkilaf kata atau menyinggung apa-apa pada saya. Meminta maaf itu keberanian, memaafkan itu kekuatan, melupakan itu kebahagiaan. So saya mohon maaf dan saya maafkan semua. Dan waalaikumsalam, selamat sejahtera kepada semua yang bagi salam. Kita orang terpalau, kita orang duduk sembang je sama kita orang tadi. Okey, sorry sangat-sangat tak sempat nak baca langsung. Okey, waalaikumsalam kepada Okey, dari itu assalamualaikum semua. Abang Rapek, thank you for making our childhood awesome. Abang Mas, boleh tak kita screenshot selfie sikit? Boleh, apa salahnya. Okay, posing semua. Dia buat gini lah, gitu-gitu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan isap fit, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.